Oke, pada tahun 1989, komunikasi ini adalah merupakan satu proses antara orang ataupun kumpulan. Komunikasi ini adalah merupakan tingkah laku dalam organisasi ataupun kumpulan. Dalam kehidupan ini, komunikasi sosial amatlah penting. Hal ini kerana manusia itu sendiri juga turut dikenali sebagai makhluk sosial. Setiap manusia di dunia, mereka memerlukan komunikasi, sama ada komunikasi lisan ataupun bukan lisan. Oleh itu, kita dikehendaki untuk mempamerkan kebolehan berkomunikasi sosial dalam kepelbagaian lanskap budaya. Pelbagai pihak haruslah memainkan peranan dalam komunikasi sosial. Baiklah, seterusnya, apabila kita memperkatakan tentang penempatan budaya, ia berkaitan dengan lanskap budaya. Kerana penempatan budaya ini adalah sebahagian daripada lanskap budaya, dan lanskap budaya itu sendiri terhasil daripada kegiatan manusia dan interaksi hubungannya dengan persekitaran fizikal. Lanskap budaya ini membawa makna segala unsur yang wujud di atas permukaan bumi hasil daripada aktiviti manusia dalam hubungannya dengan alam sekitar melalui interaksi yang positif dengan kegiatan ekonomi. Kita dapat mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dari segi faktor waktu dan ruang, di mana pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak semestinya perlu ada pada waktu serta tempat yang sama. Yang penting, perlu saling menggunakan informasi dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai pengertian bersama. Kerajaan telah melaksanakan dasar lanskap negara dengan kerjasama, penglibatan, sumbangan, dan komitmen semua peringkat kerajaan, jabatan, agensi, pihak swasta, NGO, dan rakyat Malaysia mampu mencapai kesejahteraan bersama serta komponen masyarakat yang bertamadun dan berbudaya. Dalam masa yang sama, dapat menzahirkan imej dan identiti yang tersendiri untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif bagi menarik minat pelaburan dari dalam dan luar negara, khususnya di kawasan perbandaran. Etika menghargai lanskap budaya juga akan subur sebagai satu budaya kehidupan masyarakat Malaysia agar pembangunan negara yang seimbang dan harmoni dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Yang kedua, masyarakat juga berperanan dalam kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian lanskap budaya. Kebolehan komunikasi sosial ini merupakan satu peranan nilai ketamadunan dalam pembentukan sistem masyarakat Malaysia, di mana ia boleh dipamerkan dalam kepelbagaian lanskap budaya dengan mengaitkan elemen ketamadunan. Oleh itu, masyarakat dapat bergaul dalam kelompok yang besar untuk mewujudkan satu hubungan kekeluargaan, di mana bergaul tanpa mengira agama dan bangsa. Selain itu, masyarakat saling menghormati agama masing-masing. Contohnya, semasa hari perayaan, makanan untuk agama Islam diasingkan supaya tidak menjadi salah faham di atas perkara tersebut. Dan juga itulah cara masyarakat menghormati agama masing-masing. Masyarakat Malaysia amat menerapkan konsep hormat menghormati. Dengan itu, masyarakat boleh mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian lanskap budaya di Malaysia. Sebagai masyarakat Malaysia, individu tersebut dapat mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian lanskap budaya seperti arif dalam komunikasi interpersonal. Kemahiran interpersonal adalah kemahiran mendengar, kemahiran bertanya, kemahiran bertutur, kemahiran memberi maklum balas,
unsur bahasa mengubah sikap dan tingkah laku, penampilan dan komunikasi vokal lisan menurut Abdullah dan Ainun pada tahun 2002. Sebagai contohnya, seseorang individu yang sedang berjalan-jalan di Indian Street, Kuching. Di situ, individu tersebut hendak membeli sehelai baju di satu kedai yang berbangsa Cina. Individu tersebut akan menunjukkan kebolehan komunikasi sosial, iaitu kemahiran bertanya tentang harga baju tersebut. Individu tersebut juga akan menunjukkan kemahiran mendengar kepada pekerja yang berbangsa Cina itu untuk menerangkan harga baju. Seterusnya, individu tersebut akan mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dengan kemahiran bertutur untuk memberitahu pekerja tersebut ingin membelinya. Kebolehan komunikasi di sini amat penting supaya pekerja itu memahami kemauan individu tersebut dengan jelas serta mengambil baju yang betul. Kemahiran individu dalam mempamerkan komunikasi sosial dalam pelbagai budaya sangat penting. Sebagai contohnya, seseorang pelancong asing yang datang dari negara luar sedang bertanya arah kepada individu tersebut. Individu tersebut hendaklah mempamerkan komunikasi sosial seperti kemahiran membalas yang baik kepada pelancong asing tersebut. Dengan ini, pelancong asing tersebut dapat mendapat maklumat yang dikehendakinya. Selain itu, seperti yang boleh kita lihat, banyak pergaduhan individu yang menjadi pengganggu kerana kurangnya komunikasi sosial yang baik. Kebanyakan keduaan kurang berinteraksi walaupun dalam memasuki ke alam pekerjaan. Berdasarkan apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, terdapat pelbagai manfaat yang diperolehi sekiranya jika kita menjaga komunikasi sosial di antara satu sama lain dengan betul. Iaitu di mana melalui komunikasi sosial yang berkesan, kita dengan mudahnya dapat bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Iaitu misalnya hubungan di dalam sesebuah keluarga, kelompok pelajar, penduduk desa dan kota, atau pendek kata, hubungan di antara rakyat di dalam sesebuah negara secara keseluruhannya. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga komunikasi sosial di antara satu sama lain, iaitu tanpa mengira keturunan, darjat, bangsa dan agama. Dengan ini, seluruh lapisan masyarakat hendaklah bekerjasama di dalam merealisasikan hasrat tersebut, iaitu tidak hanya bergantung harap kepada satu pihak sahaja. Sekian, terima kasih.